teruskan kelas kita. Pada previous class, kita dah tengok beberapa struktur yang kita gunakan untuk kita support earth retaining sebagai earth retaining lah apabila kita buat kerja-kerja excavation kan. So dalam previous class kita dah tengok ada 3 structure, iaitu timbering, soldier beam and legging, soil nailing. Okay, so saya harap you all dapat ingatlah apa yang saya terangkan last previous class tentang struktur-struktur yang 3 jenis ni lah ya. So kelas hari ni saya akan sambung lagi dengan 3 lagi structure, iaitu stay sheeting, slurry wall dan juga secant piling. Okay. So first kali kita akan tengok stay sheeting. So kalau sebelum ni you all dah tengok material stay sheeting ni dalam topik yang kita belajar hari tu ialah cofferdam kan. So dalam cofferdam hari tu kita ada belajar tentang bagaimana stay sheeting ni kita gunakan untuk construction yang dalam air, ya, sama ada dalam sungai ataupun dalam laut kan. Tapi kali ni kita gunakan stay sheeting untuk kita tahan tanah tu ataupun excavation wall tu supaya tak collapse lah. Kita nak stabilkan excavation wall. Okay. So teknik ni ialah untuk deep excavation, di mana kita gunakan untuk menahan tanah tu daripada collapse ataupun runtuh lah. Terutamanya untuk tanah yang jenis sandy lah, tanah jenis cohesionless. So the sheet are sometimes driven before excavation commence. So untuk penggunaan stay sheeting ni selalunya kita akan driven stay sheeting ni masuk ke dalam tanah sebelum kerja-kerja excavation dibuat. Ya. Bukan kita korek kemudian baru kita pasang stay sheeting ya. Selalunya kita akan pasang stay sheeting dulu, kemudian baru kita buat kerja-kerja excavation. Okay. Selalunya stay sheeting ni dia ada jointing lah. Dia ada lap jointed ya. Dia ada male and female connection. Okay. And dia punya size ataupun thickness of stay sheeting tu ada pelbagai thickness lah. Daripada kat sini kita nampak ada 3, iaitu mild steel, di mana thicknessnya 3.57 mm, untuk high tensile steel 2.64 mm, and untuk high tensile steel 2.64 mm, dan panjangnya selalu datang dalam panjang 2 ke 6 meter. Okay. So bergantung kepada construction, kalau kita buat excavation tu lebih daripada 6 meter, maksudnya kita kena buat sambungan lah, kita kena sambung kita punya stay sheeting tu. Okay. So kat sini kita dapat tengok ada beberapa jenis stay sheeting, iaitu U-pile. Ini berdasarkan kepada dia punya bentuk dia lah. Okay. So daripada bentuk tu kita dapat tengok ada 3 jenis stay sheeting, iaitu U-pile, Z-pile dan juga straight pile. Tapi selalunya yang kita selalu nampak dekat site tu yang common digunakan tu yang U-pile lah kan. You all pun mesti pernah nampak yang U-pile ni. So setiap sheet ataupun setiap keping stay sheeting ni disambungkan antara satu dengan satu keping. Dia ada jointing method dia lah, okay? Ataupun jenis jointing dia. Okay? So di sini kita dapat tengok beberapa jenis jointing. Contohnya macam ball and socket, single jaw, double jaw, hook and grip. So ada beberapa jenis jointing ataupun connection antara satu
sheet pile dengan satu sheet pile yang lain tu. So bergantung kepada manufacturer tu lah, dia keluarkan jenis jointing yang mana. So kegunaan stage sheeting ni ialah kita dapat driven and withdrawn much more easily than timber sheeting. So kita dapat senang untuk kita driven dia masuk ke dalam tanah. So kalau tanah tu jenis yang firm pun, sebab stage sheeting tu dia boleh cut through soil kan. So bila kita driven dia tu dapat masuk ke dalam tanah. Okay. So it also provide reasonable water tight. So sesuai untuk kita gunakan di kawasan yang ada contohnya water level yang tinggi ataupun water content atau moisture yang tinggi pada dalam tanah. So sesuai kita gunakan stage sheeting ni. The special driving cap may be used to protect the top of the sheeting when driving by hand or by automatic hammer. So selalunya untuk driven masuk ke dalam tanah ni kita akan gunakan automatic hammer lah. Okay. So ada yang bentuk hammer ataupun vibration. Yang hammer tu dia ketuk masuk, atau yang vibration tu dia vibrate untuk masukkan stage sheeting tu dalam tanah. So selalunya bahagian atas stage sheeting tu akan diletakkan driving cap ataupun pelindung lah, okay, supaya tak merosakkan komponen stage sheeting tu apabila kita ketuk dia masuk dalam tanah. So construction method untuk stage sheeting ni, dia punya procedure dia, cuba kita tengok. So first, drive sheet pile into soil by striking or static vibrating. Okay, so kita boleh driven masuk stage sheeting ni dalam tanah melalui kaedah yang hammer tadi, striking, ketuk dia masuk, ataupun melalui yang jenis mesin yang vibrating. Okay. And proceed to the first stage of excavation. So basically kita akan driven dia masuk tu sampai ke kedalaman bottom excavation yang kita nak buat lah. Okay, kalau kita nak buat 20 kaki, maksudnya kita akan masukkan stage sheeting tu lebih daripada 20 kaki lah. Dia mesti di bawah daripada bottom excavation. So bila dah kita masukkan ke semua stage sheeting tu, barulah proses excavation tu dijalankan. Okay. Tapi excavation dia akan dibuat secara stages. Maksudnya kita tak korek sekaligus semua. So kita akan buat beberapa stage. Ya. So kita akan korek the first stage and then place wheels in proper place and install horizontal strut. So bila kita korek satu stage and then kita kena support dia dengan wheeler and horizontal strut. Okay, you apa dah pernah nampak komponen ni dalam timbering hari tu. Dalam timbering pun ada wheeler, ada strut untuk sebagai dia punya bracing untuk menampung stage sheeting tu daripada beban, daripada soil yang ada di kawasan sekitar tu lah. Okay, so bila kita dah start buat first stage, dah pasang wheeler and horizontal strut, and then kita proceed to the next stage of excavation. Dan kita repeat lah proses ni sampai ke bottom excavation yang kita nak buat. So kalau tadi kita nak buat 20 kaki, 20 feet kedalaman, so kita akan korek sampai 20 feet lah. So complete excavation and build the foundation of the building. So bila kita dah korek sampai bottom excavation yang kita nak buat, so kita boleh start dengan proses construction permanent struktur yang kita nak buat lah, permanent structure yang kita nak buat. So kita boleh start dengan buat foundation, dan kita boleh build wall untuk basement. Okay, so bila dah siap komponen yang permanent structure yang kita nak buat tu, so kita boleh dismantle lah kita punya stage sheeting. Kemudian kita complete lah basement tu, kan kita dismantle sheet pile. And sheet pile ni boleh digunakan berulang kali lah, maksudnya bila kita dismantle dalam satu site tu, so lepas dalam satu projek tu kita boleh gunakan untuk kawasan lain pula, untuk projek yang lain pula. So apa kelebihan ataupun advantages of stage sheeting? Yang pertamanya dia highly watertight. So kita gunakan, sebab apa kita gunakan stage sheeting? Dia boleh
air tak boleh go through dia lah. So dia watertight. Ya. Selalunya kita nampak juga stage heating ni digunakan untuk menahan tebing sungai dan sebagainya kan. And construction tepi pantai, kat Lombong dan sebagainya. Okay. Boleh juga untuk tanah yang jenis biasa dan boleh juga untuk tanah yang tadilah, jenis yang water table dia tinggi ke, water content dia tinggi ke. Okay. So dia reusable, boleh diguna semula, maknanya kita boleh guna dia berulang kali. Has higher stiffness than soldier pile. So hari kita dah tengok soldier beam and legging. So yang stage heating ni lebih tahan, lebih kuat, okay, daripada soldier pile. Tapi ada dia punya disadvantage. Di antara disadvantage dia yang pertama ialah lower stiffness than slurry wall. Maksudnya kekuatan dia kurang daripada slurry wall. Slurry wall adalah next structure yang kita akan tengok selepas ni lah. Okay, ada satu lagi structure yang kita panggil slurry wall and dia lebih kuat daripada stage heating. Susceptible to settlement during striking or dismantling in sandy ground. So kalau kita gunakan untuk kawasan tanah yang jenis sandy, kemungkinan akan berlaku settlement masa proses kita nak driven dia masuk ke dalam tanah. Kita gunakan hammer tu, piling hammer. So mungkin berlakunya settlement pada tanah tu disebabkan kita ketuk dia masuk dalam tanah, ataupun dalam proses kita dismantle mungkin akan berlaku settlement. Not easy to strike pile into hard soil. So kalau untuk kawasan yang berbatu, ya, hard soil ataupun rock soil, mungkin agak susah untuk kita driven dia masuk. A lot of noise during striking, okay, sebab komponen dia stage heating ni besi. So bila ketuk, kemungkinan akan mengeluarkan bunyi yang bising lah. Okay. Leaks cannot be completely avoided and sealing and grouting are necessary if leaks occur. So tadi kita kata dia watertight, tapi kemungkinan juga akan berlaku leaking pada komponen wall stage heating kita tu disebabkan kadang-kadang kita gunakan material tu berulang kali. Okay, so mungkin ada certain part yang boleh berlaku leaking lah. So kalau ada berlaku leaking, kita boleh buat method untuk sealing ataupun kita grouting kawasan yang leaking tu. Okay, so ni contoh kat construction digunakan stage heating untuk support trench yang kita buat, ya. Kita excavate trench, so pada kedalaman tertentu. So kita nak support dinding trench tu, kita boleh gunakan stage heating. So kalau awak nampak dekat kawasan-kawasan construction yang melibatkan excavation, melibatkan proses kita kena korek tanah, so mesti ada struktur penahan yang kita akan pasang. So selalunya yang kita boleh nampak ialah struktur stage heating ni lah. Contoh macam ni lah. So boleh nampak sebelah kanan tu kita akan driven masuk dulu stage heating. Kita tak buat kerja excavation lagi. Kita akan pasangkan stage heating dulu. And then baru bila dah siap driven masuk semua stage sheet pile ni, kita baru proses construction atau excavation akan kita buat. Yang sebelah kiri tu kita nampak lah. Dia dah excavate. So kita dah pasang bracing, ya, wailer dengan strut untuk tahan. So kita bolehlah buat proses-proses construction untuk basement ataupun ground construction. Kita buat pile, kita pasang concrete fill, dan kita buatlah structure apa yang permanent structure yang kita nak bina. Okay, ini macam mana keadaan kita pasang stage heating. Ini untuk tengok dia guna untuk sand kat kawasan yang berpasir. Contohnya dekat awak boleh nampak slide tak? Boleh. Boleh.
Boleh. Semua boleh nampak? Boleh. Baik, sebab ada yang saya tak nampak. Lain dia kot. Okay. So ini keadaan dekat construction site lah. Okay, kita pasang sheeting tu untuk menahan pasir tu daripada collapse. Ya. Contoh macam ni. Yang kanan tu yang hari tu yang kita tengok coffer dam tu kan. Yang kita buat construction dalam air tu. So dia guna material yang sama juga. So yang belah kiri ni dia pasang sheeting, and then dia bahagian dalam ni nanti dia akan buat excavation lah. Apa komponen lain yang awak boleh nampak kat sini? Saya boleh nampak kat sini method dewatering yang kita gunakan. Awak nampak tak sebelah kiri tu, gambar sebelah kiri? Nampak tak dewatering method? Apa jenis dewatering method kat situ? Ni apa? Satu sambungan tu. Kita ada dua jenis dewatering hari tu, kan? Deep well dan juga well point. So yang dekat sini jenis apa? Ni macam well point. Deep well. Well point. Well point sebab dia ada banyak kan, kuantiti dia banyak dan pipe-pipe dia kecil kan? Okay. Ada banyak pipe. So dia kat sini kita boleh nampak dua komponen lah. Satu, earth retaining yang digunakan ialah jenis sheet pile, and then dia juga buat dewatering method untuk turunkan up to level ground water level. Kalau nampak construction dia dekat tepi sungai, tepi laut macam tu kan. So mesti dia punya ground water dia tinggi. So sebab tu ada dewatering jenis well point yang dibuat kat sini. Ini pun gambar macam mana penggunaan stage sheeting lah. Dia buat trench. So, dalam trench tu dipasang stage sheeting. Okay, yang kanan ni jenis apa? Tadi kita ada 3 jenis stage sheeting. Jenis apa tadi? U, Z, and straight kan? Kalau yang kanan ni jenis apa? Jenis Z-file kan? Okay, kita akan tengok macam mana construction stage sheeting ataupun macam mana kita nak driven masuk stage sheeting tu dalam tanah. Okay, so ni proses kita nak driven masuk stage sheeting dalam tanah. So kita gunakan piling hammer lah.
Okay, so sebelum tu kita kena make sure yang stage heating kita tu duduk dalam keadaan vertical 90 degree dan dia masuk connector dia masuk antara satu dengan satu connection tu dimasukkan antara satu dengan satu sheet pile lah. Dan baru proses driven stage heating tu dilakukan. Okay. So kita tengok lagi ada beberapa video. Okay, so kita boleh nampak lah ada dua method tadi. So yang first tadi kita gunakan piling hammer, kita ketuk dia, driven masuk dalam tanah. Dan yang ini kita guna yang jenis vibrating lah. Okay, kita vibrate dia, tekan masuk dalam tanah.